Migrasi. Migrasi secara umumnya bermaksud perpindahan penduduk dari sebuah negara atau sesebuah tempat ke negara atau tempat yang berlainan. Menurut PBB, migrasi merupakan satu bentuk mobiliti ruang yang berlaku antara satu kawasan yang melibatkan perubahan tempat tinggal seseorang atau sekumpulan orang. Jenis-jenis migrasi. Pertama, migrasi dalaman, iaitu perpindahan penduduk dari satu kawasan ke kawasan yang lain dalam lingkungan sepadan sesebuah negara. Perpindahan ini termasuklah perpindahan bandar ke luar bandar ke bandar dan juga luar bandar ke luar bandar. Migrasi yang kedua ialah migrasi antarabangsa, iaitu pergerakan penduduk merentasi sepadan antarabangsa sama ada antara negara atau antara benua secara kekal atau sementara. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar peratusan migrasi di Malaysia mengikut kategori pada tahun 2018 dan 2020 menunjukkan trend yang tidak konsisten disebabkan oleh beberapa faktor. Seterusnya ialah faktor migrasi, iaitu faktor pendorong dan juga faktor tarikan. Faktor pendorong, keadaan yang boleh memaksa orang ramai meninggalkan rumah mereka dan dikaitkan dengan negeri dari mana seseorang itu berhijrah. Faktor pendorong terdiri daripada pertumbuhan penduduk pesat yang melebihi sumber yang ada, kehilangan kekayaan, bencana alam seperti tsunami, banjir, cuaca seperti cuaca kemarau, faktor kesihatan dan juga faktor kemiskinan. Selain itu adalah faktor tarikan, di mana faktor tarikan menarik manusia ke suatu tempat. Faktor tarikan iaitu peluang pekerjaan yang lebih banyak, kehidupan hidup yang lebih baik, ketersediaan tanah untuk penempatan bagi masyarakat, kemudahan pengangkutan lebih banyak berbanding di luar bandar, sistem kesihatan yang canggih, persekitaran yang menarik dan juga pendidikan yang luas di bandar. Baiklah, seterusnya teori-teori migrasi. Terdapat juga beberapa teori migrasi, salah satunya dari model Todaro yang menjelaskan jika migrasi berkembang akibat adanya perbezaan antara pendapat yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini, terdapat anggapan mensasar jika para imigran memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka serta memilih salah satu yang dapat memaksimumkan manfaat yang mereka harapkan dari berimigrasi. Selain itu, terdapat juga teori lain yang datang dari Everett Ashley yang menjelaskan jika volume migrasi dari suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Menurutnya, migrasi adalah perubahan bahan tinggal secara permanen atau semi-permanen. Tidak ada batasan mulai dari jarak perpindahan ataupun sifat apa-apa yang terpaksa atau sukarela. Teori migrasi ini juga disentuh oleh Arthur Levis dalam menjelaskan tentang perekonomian menjadi dua sektor, iaitu sektor tradisional yang ditandai adanya produktivitas tenaga kerja yang amat rendah dan sektor moden iaitu dengan tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Hal penting dari model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan di sektor moden iaitu perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan output di sektor moden. Sedangkan dua hal tersebut iaitu perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan pengerjaan ini tergantung terhadap tingkat akumulasi modal industri di sektor moden. Kesimpulannya, migrasi penduduk membantu mempercepatkan proses pembangunan dan pembangunan yang semakin rancak menggalakkan lagi proses migrasi. Seterusnya, migrasi dalaman berlaku sama ada antara negeri-negeri, daerah-daerah, luar bandar ke bandar dan bentuk-bentuk polarisasi yang lain. Proses migrasi ini boleh membawa kesan yang baik atau sebaliknya dalam proses pembangunan. Proses pembangunan ini pula adalah ekonomi yang membawa kepada fenomena migrasi penduduk sama ada migrasi antarabangsa atau migrasi dalaman. Migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar telah mengurangkan masalah pengangguran tidak ketara di sektor luar bandar iaitu pertanian dan membolehkan para penghijrah berpindah daripada pekerjaan yang berproduktiviti
rendah kepada pekerja. Sekian sahaja daripada kami dan semoga dapat memberi manfaat kepada anda penonton sekalian, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.